Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala, pada petang ni kita bertemu dalam siri live Facebook. Kita baca kitab Nailul Awtar, ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Dan kita dah jilid yang kedua, dan pada hari ini insya-Allah kita pada muka surat 145. Dalam pembincangan kita yang semalam 2 hari lepas, semalam kita tak buat perbincangan kita 2 hari lepas, kita ada cerita hadis berkenaan sahabat Nabi semayang di atas kapal, dan dia orang tanya macam mana semayang atas kapal, boleh tak semayang dalam keadaan duduk. Nabi SAW kata suruh semayang berdiri, kecuali kalau takut bimbang, takut tenggelam, maka baru boleh semayang dalam keadaan duduk. Yang keduanya, hadis yang kita bincang berkenaan dengan Nabi SAW ni naik kenderaan bersama dengan para sahabat sampai di satu laluan yang sempit. Kemudian Nabi SAW ketika itu masuk waktu semayang, Nabi SAW suruh tukang azan melaungkan azan, dan apabila dia azan dan iqamat, Nabi SAW pun terus ke hadapan dalam keadaan naik atas kenderaan, dan Nabi SAW pun semayang di atas kenderaan secara berjemaah. Nabi SAW tak turun daripada kenderaan Nabi ketika itu unta, sebab ketika itu hujan. Dia hujan, lepas tu dekat bawah tu sudah berlopak. Jadi bila berlopak, maka Nabi SAW ni semayang di atas unta tadi. Itu kita bincang semalam. Dan yang ketiganya, hadis yang kita sebut tentang ada hadis Nabi SAW ni bila menunaikan solat, Nabi Muhammad semayang tu semayang sunat. Nabi terus di atas kenderaan, dan Nabi Muhammad SAW ni menghadap ke arah mana saja kenderaan tu pergi, walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Dan Nabi Muhammad lakukan itu untuk semayang sunat. Nabi Muhammad tidak buat perkara itu untuk semayang semayang fardu. Dan kita dah bincang panjang lebar perbincangan tentang tentang mazhab, boleh ke tidak kita semayang atas kenderaan, tidak menghadap kiblat. Kita dah bincang, dan Ana pun ada buat nota, tengok dalam dalam Facebook Ana lah, dalam fanpage Maulana. Okey, tu kita bincang 2 hari lepas. Hari ni kita masuk baru babu ittikhadhi muta'abbidatil kuffari wa mawadi'il quburi idza nubishat masajidun. Bab pada menjelaskan berkenaan dengan tempat sembahyang, kuil orang bukan Islam, dan juga kubur apabila dibongkar, lepas tu kita jadikan tempat tu sebagai masjid. Ni bab yang kita nak bincang ni. Contoh situ tapak kuil, contoh itu tapak gereja ataupun tapak rumah ibadat orang bukan Islam. Kemudian kita runtuhkan, kita gantikan sebagai masjid, ataupun tempat itu asalnya kubur. Lepas tu kubur tu kita buang mayat tu, kita ganti ke tempat lain. Tempat itu tu kita buat masjid. Boleh ke tidak? Ni tajuk kita nak bincang pada petang ni insya-Allah. Baik. Hadis dia an Utsman bin Abil As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaj'ala masajid at-Taif haitsu kana tawaghituhum. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Qala Al-Bukhari wa qala Umar inna la nadkhulu kana'isahum min ajli at-tamasil allati fiha as-suwar. Wa qala wa kana Ibnu Abbas yusalli fil bi'ati illa bi'atan fiha at-tamathil. Daripada Utsman bin Abil As, sesungguhnya Nabi SAW telah menyuruhnya. Nabi SAW telah menyuruh seorang sahabat namanya Utsman bin Abil As untuk dia menjadikan masjid di Taif. Untuk jadikan masjid di Taif, yang mana dulunya tempat itu adalah kuil mereka. Jadi di Taif dulu ada satu tempat, itu rumah ibadat orang-orang sembah berhala.
Dan Nabi Muhammad SAW bagi tahu kepada sahabat yang bernama Osman bin Abil As untuk jadikan kuil itu sebagai masjid. Kuil ni kuil, jangan kita imajinasi kuil Hindu Buddha tu. Ni kuil agama tu di Mekah pada zaman tu. Pada zaman tu, zaman Nabi SAW. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah. Qala Al-Bukhari. Imam Bukhari ada meriwayatkan hadis. Berkata, wa qala Umar. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ada berkata, inna la nadkhulu kana'isahum min ajli tamasil allati fiha aswar. Sesungguhnya kami tidak akan masuk ke dalam gereja-gereja mereka disebabkan dalam gereja itu ada ada patung. Ada patung allati fiha aswar, yang patung itu ada bentuk. Nabi Muhammad SAW tak Sayyidina Umar tak masuk. Qala, berkata Imam Al-Bukhari lagi, wa kana Ibnu Abbas yusalli fil bi'ati illa bi'ati fiha tamasil. Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi terkenal, Ibnu Abbas sepupu Nabi SAW, dia ni menunaikan solat di dalam rumah ibadat orang Yahudi, kecuali di rumah ibadat Yahudi yang ada gambar. Jadi ceritanya sahabat Nabi Ibnu Abbas dia pernah sembahyang dalam rumah ibadat orang bukan Islam, tetapi apabila ada patung, ada gambar dalam tu, baru dia tak sembahyang. Cerita hadis lah begitu. Jadi kita akan nampak ada 3 hadis kat sini. Yang pertama, hadis yang berkait dengan Nabi, marfu'. Yang kedua adalah hadis mauquf, melibatkan kepada sahabat Umar, satu lagi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis yang melibatkan Nabi SAW itu, Nabi Muhammad suruh sahabat Nabi yang bernama Osman bin Abil As untuk gantikan rumah ibadat orang kafir itu dengan masjid. Satu. Yang keduanya, hadis mauquf Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia ni tak semayang di dalam rumah ibadat orang bukan Islam yang ada patung dan gambar. Yang ketiga, Ibnu Abbas, dia sendiri pernah semayang dalam rumah ibadat orang Yahudi, tetapi kalau rumah ibadat orang Yahudi itu ada gambar dan ada patung, dia tak semayang. Ini cerita hadisnya gitu. Wal hadisu, ni kata Imam Al-Shawkani, dia kata yadullu ala jawazi ja'lil kana'isi wal bi'i wa amkinatil asnami masajidun. Hadis ni menjadi dalil atas harus menjadikan gereja, rumah ibadat orang Yahudi dan juga tempat-tempat berhala sebagai masjid. Boleh. Ni hadis ni. Jadi hadis ni menjadi dalil kalau sekiranya tempat itu asalnya gereja, tempat itu asalnya kuil, tempat itu asalnya rumah ibadat agama apa pun, tiba-tiba nak digantikan sebagai masjid, boleh. Contohlah, ada satu tempat itu kerajaan telah gazetkan sebagai masjid, contoh. Cumanya sebelum nak jadi masjid, ada orang bukan Islam ni dia pergi buat dia pergi buat kuil kat situ. Jadi sampai satu ketika kerajaan nak jadikan masjid tu, diuntuhkan kuil itu dibuat masjid. Boleh ke tidak segi hukum? Hukumnya adalah boleh. Segi hukum adalah boleh. Jangan kata, oh tak boleh ni sebab ni tapak kuil ni. Tak boleh. Tak, sebenarnya boleh. Hukumnya adalah boleh. Jangan kata tak boleh pula. Cumanya ada orang timbulkan masalah politik. Itu cerita lain. Kita bukan bincang soal politik. Kita bukan bincang soal polisi kerajaan. Bukan. Yang kita bincang ni hukum dia bagaimana. Hukum dia boleh. Hukumnya adalah boleh. Bermaksud kalau kita buat masjid, kita nak semayang kat situ, okey lah. Boleh lah. Tak ada masalah apa pun. Gitu. Wa kadzalika fa'ala kathirun minas sahabati hina fatahu al-bilada wa ja'alu muta'abbidatihim muta'abbidatin lil muslimina wa ghayyaru maharibaha. Begitu juga perkara ini telah dilakukan oleh ramai di kalangan para sahabat ketika mana mereka ni memenangi beberapa negara-negara yang dulu asalnya tidak beragama Islam. Zaman dulu ni bila berlaku perang, lepas tu tempat tu dikuasai oleh orang Islam. Jadi di situ tu ja'alu muta'abbidatihim muta'abbidatil muslimin. Asalnya rumah ibadat orang bukan Islam, lepas tu digantikan kepada rumah ibadat orang Islam. Jadi masjid lah. Tempat kita ni ada istilah masjid, satu lagi surau kan. Rumah ibadat belaka lah gitu ya. Wa ghayyaru maharibaha, kemudian mereka pun ubah mihrab dia. Dia punya tempat arah kiblat, dekat mana tempat tempat dia panggil mimbar kan. Ditukarlah. Ditukar mereka pun tukar tempat dia supaya bertepatan dengan arah kiblat begitu. Qauluhu wa qala Umar. Umar, kita tengok dalam hadis ni juga ada cerita pasal perkataan Umar, yang mana dia mengatakan dia tak masuk dalam gereja-gereja yang ada gambar begitu, dengan sebab ada gambar. Okey, hadza zakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu Abdul Razzaq min tariqi Aslam Maula Umar.
Yang ni sebenarnya Imam Al-Bukhari ada menyebut tentang perkataan Umar itu sebagai ta'liq saja. Dia bukan satu hadis yang khusus sebagai ta'liq. Maksud dia nak kukuhkan hadis-hadis yang sedia ada dah. Gitu je. Dan hadis ni daripada yang menceritakan hadis ni Umar Al-Khattab. Cuma siapa yang ambil daripada Umar? Yang mana yang cerita tu adalah hamba pada Sayyidina Umar namanya Aslam. Dia kata qala lamma qaddama Umaru Asy-Syam. Ketika mana Umar ni sampai dekat Asy-Syam. Asy-Syam ni sekarang ni Syria lah. Syam ni bukan Syria aja. Sebenarnya ni 3. Yang pertama Syria, yang kedua Palestin, yang ketiga Lebanon. Itu kawasan dia Syam Melaka dulu. Cuma bila datang penjajah dia pecah-pecahkan maka jadi Palestin, ini jadi Syria, ini jadi Lebanon. Dulu sekali Melaka tu itu Syam Melaka. Jadi cerita je Umar ni sampai dekat Syam. Sana'alaha rajulun minan nasara ta'aman. Tiba-tiba ada seseorang lelaki di kalangan orang Ansar, orang Nasrani, orang Kristian, dia jumpa dengan Umar, dia buat makan. Dia buat makanan, dia bagi pada Umar. Wa kana min azaimihim, dan lelaki ni bukan orang biasalah, orang-orang besar di kalangan orang Nasrani. Dia kategori ustaz-ustaz lah ni, orang-orang agama orang Nasrani. Wa qala uhibbu an tujibani wa tukrimuni. Dia kata aku suka sangat bila kami ajak kamu datang, kami suka sangat, kata dia. Dan kami pun nak memuliakan kamu wahai Umar bin Al-Khattab. Cerita dia, asal cerita dia. Umar ni pergi dekat gereja tu bukan Umar pergi, asalnya ada orang jemput Umar datang. Jadi Umar datang dekat gereja tersebut. Lepas tu si padri tu dia cakap lah, kami seronok lah sebab kami jemput kamu datang. Lepas tu kami pun nak memuliakan kamu pula memuliakan kami. Kamu hormat kami. Kata padri tu kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar. Jadi Umar pun cakap kepada si padri tadi. Orang besar lah disebut sini azaimihim, orang besar di kalangan orang Nasrani. Mungkin padri lah kot. Inna la nadkhulu kana isahum min ajli suwar allati fiha ya'ni at-tamasil. Lalu Umar bin Al-Khattab berkata, sesungguhnya kami ni tak masuk dalam gereja-gereja kamu dengan sebab ada gambar. Yakni at-tamasil itu ada patung. Maksud at-tamasil sini bukan makna gambar lukisan tu, maksudnya patung-patung, patung rupa orang macam itulah. Itu yang Umar kata kami tak masuk dalam gereja gitu. Type. Wa kana Ibn Abbas. Tadi pun Al-Imam Al-Bukhari pun ada buat mari satu lagi riwayat hadis mauquf berkait dengan sahabat Nabi nama Ibn Abbas. Hakadha dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu Al-Baghawi fi Jad'iyat wa zada fihi fa in kana fiha tamasil kharaja fa shalla fil matar. Imam Bukhari dia buat mari sebagai ta'liq dan juga menghubungkan perkara ini adalah Al-Imam Al-Baghawi. Cuma dalam riwayat Al-Baghawi dia ada penambahan sikit. Dia tambah, dia kata apa? Fa in kana fiha tamasil kharaja fa shalla fil matar. Kalau sekiranya dalam rumah ibadat Yahudi itu ada patung, Ibn Abbas ni dia keluar dan dia sanggup semayang dekat hujan. Sampai hujan-hujan pun semayang kat situ. Sebab dalam tu ada patung. Tapi kalau tak ada patung, dia semayang dalam tu. Cerita sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wal atharani yadullani ala jawazi dukhulil bi'i was salatu fi wa alal jawazi wal atharani yadullani ala jawazi dukhulil bi'i was salati fiha illa idza kana fiha tamasilun. Dia kata dua athar, maksudnya amalan daripada Umar, satu lagi amalan daripada Ibn Abbas. Ia menjadi dalil bahawasanya harus masuk dalam rumah ibadat orang Yahudi boleh, dan juga semayang dalam tu. Semayang rumah ibadat orang kafir tu pun boleh, tak ada masalah. Illa idza kana fiha tamasilun, kecuali kalau di dalam itu ada patung. Kalau ada patung tak boleh, gitu Ini cerita yang melibatkan kepada sahabat Nabi. Wa yadkhulu fi hukmil bi'ati al-kanisata. Wa yadkhulu fi hukmil bi'ati al-kanisatu wa baitul madarisi as-sawmi'ah wa baitus sanam wa baitun nari wa nahwi dhalika. Qala Ibn Ruslan wa fil hadis annahu kana yusalli fil bi'ah wa hiya kanisatu ahli al-kitab. Jadi kata Imam Asy-Syaukani di sini boleh menjadi harus bahawasanya masuk di dalam wa yadkhulu fi hukmil bi'ati, termasuk juga hukum semayang. Dalam hadis diceritakan semayang dalam rumah ibadat orang Yahudi. Jadi serupalah hukum kalau semayang dekat dalam gereja. Serupa juga kita semayang dekat rumah ibadat yang orang sembah berhala.
Serupa juga kalau kita sembahyang dekat rumah api. Bagi orang Majusi tu kan. Tempat dia sembah, kita sembahyang kat situ. Boleh kata dia. Berkata seorang ulama namanya Ibn Ruslan, dia kata hadis ni menjadi dalil bahawasanya sembahyang dalam rumah orang Yahudi adalah sama seperti mana sembahyang dalam gereja sama dengan sembahyang dalam rumah orang Yahudi. Hukumnya adalah boleh lah. Poin dia samalah. Gitu. Type. Habis. Jadi daripada hadis yang kita bincang ni, kita akan nampak amalan daripada sahabat sendiri. Mereka ni sembahyang dalam rumah ibadat orang bukan Islam. Kecuali kalau dalam rumah ibadat orang bukan Islam itu ada patung. Baru dia orang tak sembahyang. Itu amalan salafus soleh terdahulu. Boleh lah. Maksudnya hukumnya adalah boleh. Type. Ada satu hadis ni riwayat Imam An-Nasa'i, cuma hadis ni dhaif. Jadi kita tak payah baca kot. Tak payah bacalah hadis dhaif. Kita baca hadis sahih. An Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu an yusalliya haitsu adrakathu salatu wa yusalli fi marabidil ghanam wa annahu amara bi bina'il masjid fa arsala ila mala'in min bani an-Najjar fa qala ya bani an-Najjar ثامنوني بحائتكم هذا قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفي خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت ثم بالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة مختصرا من حديث متفق عليه. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi SAW terlalu suka, kerap sangat suka sembahyang di mana saja Nabi Muhammad SAW dapati solat. Nabi Muhammad SAW ni kalau di situ dia duduk, tiba-tiba dengar azan, dia akan sembahyang kat situ. Itu amalan Nabi SAW. Nabi suka macam itulah. Kan? Macam kita duduk dekat Kuala Lumpur contoh, tengah orang azan, dia sembahyang kat Kuala Lumpur. Dia tak ada fikir nak balik, tak ada. Itu amalan Nabi SAW. Wa yusalli fi marabidil ghanam. Nabi SAW pun kadang-kadang disemayang dekat tempat impunan kambing yang banyak-banyak tu kan, semayang. Dan Nabi SAW menyuruh membina masjid dengan mengutuskan kepada pembesar-pembesar Bani Najjar. Cerita dia dekat Madinah, cerita ada satu tempat itu penempatan Bani Najjar. Di situ tu ada tempat lah, ada satu kawasan yang mana Nabi Muhammad SAW nak buat masjid. Nabi bagi tahu kepada sahabat supaya jumpa dengan orang-orang besar Bani Najjar, bagi tahu nak buat masjid gitu. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada pembesar-pembesar itu, kata Nabi SAW, wahai Bani Najjar, letaklah harga, sebutlah harga. Ni Nabi Muhammad bukan semata-mata nak buat tempat tu sebagai masjid, bahkan Nabi Muhammad kata nak beli tanah itu nak dibuatkan masjid. Lalu berkata mereka, tidak, demi Allah kami tidak minta harga kecuali untuk Allah. Maksudnya kami ni betul-betul ikhlas kerana Allah. Ambil. Tak ada bayar tak apa. Sebab kami nak bagi pada Muhammad untuk nak buat masjid. Ambil lah. Cerita ni berlaku pada zaman Nabi SAW. Lalu Anas bin Malik berkata, yang ketika itu, wa kana fihi kuburul musyrikin. Ketika itu, di tanah Bani Najjar itu, ada kubur orang musyrik. Lepas tu, ada pula bangunan-bangunan runtuh. Dekat kawasan tu, dia adalah kubur orang musyrik asalnya. Kubur orang bukan Islam. Lepas tu ada bangunan-bangunan runtuh. Dan pada tempat tu pula ada pokok-pokok kurma. Ada pokok-pokok kurma, bangunan runtuh. Lepas tu ada kubur celah-celah. Macam tu cerita dia. Lalu Nabi SAW pun suruh kubur musyrik itu dibongkar. Jadi ada mayat dalam tu, keluarkan mayat itu, digantikan di tempat lain. Gitu. Kemudian bangunan-bangunan runtuh tu diratakan. Jadi ambil bangunan runtuh, kita buang-buang, kita ratakan tanah. Cerita dia. Kemudian pokok kurma itu dipotong. Jadi pokok kurma itu kita potong. Lepas tu fasaffu an-nakhla qiblatal masjid. Lepas tu disusun bentuk kiblat. Ambil pokok kurma tadi dipotong. Lepas tu susun kayu-kayu pokok kurma itu menghadap ke arah kiblat. Gitu. Susun elok-elok begitu. Lepas tu jadikan dinding tu daripada batu. Jadi dinding tu ambil tanah ambil batu tu susun bentuk dinding tepi tu kan. Begitu. Dan kemudian mereka pun pindah batu. Jangan apa ambil batu susun. Pindah-pindahkan batu. Daripada tempat lain ambil pergi susun.
bentuk dinding tadi gitu. Dan ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersama mereka. Sambil ketika itu dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut satu perkataan, Nabi Muhammad kata, Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirah. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah Tuanku, berilah keampunan dosa kepada orang Ansar dan juga orang Muhajirin. Itu hadis dia. Jadi dalam hadis ni kita akan nampak, yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia kalau di situ dengar waktu azan, dia akan sembahyang kat situ. Kalau kita duduk kat Sungai Buloh, lepas tu kita pergi dekat Kuala Lumpur, sampai di Kuala Lumpur tu dengar azan, sembahyang kat Kuala Lumpur, tak payah fikir nak balik Sungai Buloh. Yang tu sunnah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang keduanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kadang-kadang dia pernah sembahyang dekat himpunan kambing. Kambing banyak kat situ, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Pernah berlaku. Dan cerita je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni buat masjid, yang ada satu ketika masjid tu di tanah Bani Najjar. Di kawasan tanah Bani Najjar. Kemudian Nabi Muhammad SAW minta supaya Bani Najjar tu letakkan harga, sebab Nabi dan para sahabat nak beli. Tetapi Bani Najjar kata tak ada, ambil free lah, ambil. Sebab kami hanya nak dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ tu adalah kubur orang musyrik rupa-rupanya. Lepas tu ada bangunan-bangunan yang telah runtuh. Lepas tu ada pokok-pokok kurma. Jadi Nabi Muhammad SAW arah para sahabat supaya kita bongkarkan kubur-kubur tadi, tanam mayat tu di tempat lain. Lepas tu yang tempat-tempat yang ada bangunan runtuh tu kita ratakan. Lepas tu pokok kurma tu kita potong dan susun bentuk arah kiblat, begitu. Lalu sahabat Nabi pun buat lah. Mereka ambil batu, tempat lain dia orang pergi letak batu untuk sebagai dinding. Lepas tu masa dia orang tengah buat itu, dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca doa. Nabi Muhammad kata, Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Nabi Muhammad kata, Ya Allah Tuanku, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ya Allah Tuanku, ampunlah dosa orang Muhajirin dan juga orang Ansar. Cerita hadis ni. Wa zahirul ahadis. Kita tengok apa kata Imam Asy-Syaukani. Dia kata, wa zahirul hadis annahum lam ya'khudhu minhu samanan wa khalafa dhalika ahlus siyar qalahu al-Hafiz. Dalam cerita hadis ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh geng-geng ni, geng-geng Bani Najjar ni tetapkan harga. Tetapi mereka tidak mahu terima harga, bahkan mereka bagi free kepada Nabi kan. Itu dalam cerita hadis lah. Cuma kalau kita tengok dalam kitab-kitab sirah pula, didapati mereka ni terima harga. Kok tu pula. Jadi ada satu riwayat sirah, satu lagi riwayat hadis. Hadis punya riwayat kata Bani Najjar ni diorang bagi tanah tu free. Ambil lah Muhammad SAW dan para sahabat untuk jadikan masjid. Kami hanya nak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kitab sirah kata mereka memang jual dan diorang dapat duit. Kan? Sebenarnya mana yang betul antara dua riwayat sirah, satu lagi riwayat hadis, dahulukan riwayat hadis. Ingat situ Kalau kita jumpa ada riwayat Quran, hadis, dahulukan Quran. Hadis sirah, dahulukan yang hadis Nabi SAW. Sebab hadis Nabi ni dia ada sanad yang konkret berbanding dengan sirah. Sirah ni jarang ada sanad, dan kadang-kadang dalam menerima riwayat sirah, cara penerimaan sanad dia tidak seketat seperti mana dalam periwayatan hadis. Itu beza dia lah. Jadi kalau kita tengok segi ketatnya, kita kena ambil cara hadis Nabi SAW berbanding sirah. Sirah Al-Maghazi, contoh kita Al-Maghazi. Sebab tu ada orang terima riwayat-riwayat Ibn Ishaq dalam periwayatan sirah. Sebab apa? Sebab itu sirah. Dia punya kajian sanad ni tak berapa terperinci seperti mana yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma janganlah kita buang pula kitab sirah tu. Walaupun kalau kita kata pertemuan di antara riwayat sirah dengan riwayat hadis, dahulukan yang hadis. Sebenarnya sirah ni penting sebab kita tahu susunan jalan cerita. Kalau kita baca hadis saja, kita tak tahu jalan cerita tu macam mana. Tahun bila lah apa, kita tak boleh nak agak. Tapi kalau kita tengok pada sirah, kita tahu jalan cerita tu. Bila berlaku, ni bila berlaku. Kelepas kejadian tu, ni berlaku kan. Tu pentingnya sirah. Kan? Pentingnya sirah. Jadi hadis tu pun penting, sirah pun penting. Cumanya kadang-kadang ada pertemuan riwayat. Maka dahulukan riwayat hadis Nabi SAW. Begitu. Baik. Wa fil hadis jawazu tasarrufi fil maqbarati al-mamlukati bil hibati wal bai'i wa jawazu nabshil quburi ad-darisati idza lam takun muhtarimatan wa jawazu salati fi maqabiril musyrikina ba'da nabshiha wa ikhraji ma fiha wa jawazu bina'il masajidi fi amakiniha wa jawazu qat'in nakhli al-muthmirati lil hajati. Kata dalam hadis ni dia memberitahu beberapa hukum. Yang pertamanya adalah harus kita mengambil kita jadikan kubur yang asalnya dimiliki
dengan hadiah ataupun dengan jual. Jadi kubur ni, kalau tanah perkuburan ni kalau kita nak jual, boleh sebenarnya. Islam membenarkan menjual tanah kubur. Jual tanah kubur, lepas tu apa, kita bagi hadiah, boleh. Kan? Boleh. Ni tanah kubur ni kepunyaan orang tertentu ni. Dia tanah perkuburan ni dia ada dua kategori. Yang pertamanya wakaf, satu lagi kepunyaan individu. Macam kes Bani Najjar, itu kepunyaan Bani Najjar. Jadi Nabi Muhammad SAW minta daripada diorang nak buat masjid. Jadi diorang bagi hadiah kepada Nabi SAW. Itu kepunyaan kelompok itu, Bani Najjar punya. Macam kita sekarang, contoh, kita ni ada tanah yang luas. Lepas tu tanah tu ada orang mati, tak ada tempat nak tanam, kita tak apalah, tanam dekat tanah aku ni. Lepas tu tanah tu kita nak jual dekat orang, tak apa, tak salah, walaupun ada kubur kat situ, hukumnya adalah boleh. Sebab tanah tu milik kita. Satu lagi tanah wakaf. Wakaf ni bukan milik kita, dia milik orang ramai. Yang tu nak jual tak jual kena bincang dengan pihak orang ramai lah. Macam mana, kalau orang ramai bersetuju tu cerita lain lah, begitu. Tapi secara dasarnya kalau tanah itu milik, ada dimiliki tanah itu, lepas tu kita nak bagi hadiah dekat orang, ataupun kita nak jual tanah itu, walhal situ ada kubur, hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Segi dasar hukumnya boleh. Wa jawazu nabshil kubur ad-darisati idza lam takun muhtarimatan, wa jawazu salati fi maqabiril musyrikin ba'da nabshiha wa ikhraji ma fiha. Begitu juga harus kita nak keluarkan mayat daripada kubur. Jadi kalau ada mayat dalam kubur, kita bongkar, kita keluarkan letak tempat lain, boleh. Tak ada apa pun, boleh, tak ada masalah. Begitu. Dia kes kita pergi dekat Pulau Pinang. Kat Pulau Pinang ni masjid ada kubur selalu. Alik ni alik pulau tu kan. Masjid ada satu, Masjid Omar bin Abdul Aziz. Ada satu masjid. Kalau kita pergi kat situ tu, masjid dia dekat dia punya atas kubah dia tu letak gambar apa, dia punya menara tu dia letak apa ni, lambang Quran. Kita pergi dekat masjid tu, kita tengok dekat tepi tu. Dekat tepi-tepi tu kubur. Jadi masjid tu dibuat, lepas tu dia punya kubur tu dia terkena tak ke masjid. Jadi dia buat lantai tu bengkok sebab tak nak kena pada masjid lah. Ceritanya Mufti Pulau Pinang, apa ni, Dr. Wan Salim, Mufti sekarang lah, dia pergi tengok. Bila pergi kata, kenapa buat macam ni, kenapa tak buat elok-elok. Jadi dia kata orang situ bagi tahu Mufti dulu mengatakan tak boleh alih kubur tempat lain. Sebenarnya tak tepat. Sebenarnya kubur tu boleh dialih ke tempat lain. Hukumnya adalah boleh. Kan? Sebenarnya ada hadis ni, kita baca dah hadis ni. Clear. Ada hadis Nabi SAW yang kata boleh. Tak tahulah macam mana Mufti dulu boleh kata tak ada, tak boleh. Dia tak tahu, mungkin apa pengujahan ni, wallahu alam. Tapi kalau tanya segi hadis, ada hadis. Hadis sahih. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sebenarnya ada lah. Dia kena semak lah sikit. Bukalah kitab sikit. Bukan dah buat keluar fatwa tanpa semak kitab kan. Begitu. Jadi Dr. Wan Salim kata, tak bagi tahu ke dia kan? Kalau bagi tahu dia boleh bagi tahu hukum dia macam mana. Gitu. Wa jawazu salati fi maqabiril musyrikin ba'da nabshiha, dan begitu juga harus kita sembahyang di kubur orang musyrik selepas daripada kubur itu dibongkar. Kan? Kubur orang musyrik tu kita bongkar, nak sembahyang kat situ boleh. Hukumnya adalah harus. Wa jawazu bina'il masajid fi amakiniha, begitu juga harus bina di masjid di tempatnya, di tempat orang musyrik kubur tu kan. Kita buat masjid, boleh, hukumnya adalah boleh. Wa jawazu qat'in nakhlati al-musmirati lil hajati, lepas tu pokok-pokok kurma tu pula berbuah-buah, kita nak pergi potong pokok kurma itu boleh jika ada keperluan. Hukumnya adalah boleh. Wali hadis fawaidun laisa hadha mahallu basluha wa sifatu bunyanil masjid ma sabata indal Bukhari wa ghairuhu min hadisi Ibn Umar annahu qala innal masjid kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mabniyan bil labani wa saqfuhu al jarid wa amduhu khashabun nakhli. Ni cerita masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid pada zaman Nabi berdasarkan riwayat daripada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Pada zaman Nabi ni masjid itu dia punya bumbung itu al jaridah. Jaridah ni apa pelepah tanah. Lepas tu tiang dia tu daripada kayu dahan kurma. Tu masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yazid fi Abu Bakar syai'an. Pada zaman Abu Bakar tak ada tambah-tambah apa. Macam itulah. Muncullah masjid Nabi pada zaman Nabi Muhammad, begitulah masjid Nabi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wa zada fihi Umar wa banahu ala bunyanihi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil laban wal jaridah wa ada umdahu khashaban. Pada zaman Umar ada sikit penambahan. Zaman Umar dia ada sikit penambahan pada binaan masjid itu.
Summa ghayyarahu Utsmanun fazada fihi ziyadatun kasiratun wa bana jidaruhu wa bana jidarahu bil hijarati al manqushati wal qissah wa ja'alu umdihi min hijaratin manqushah wa saqfuhu bisaj. Pada zaman Osman bin Affan lagi tambah dia tambah tu dalam bentuk dinding itu diperbuat daripada batu yang dipahat. Batu tu dia batu yang diukir tu dia letak. Cantiklah, ada estetika pada zaman Osman. Lepas tu tiang dibuat daripada batu yang juga dipahat. Pada zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Rasulullah kayu. Pada zaman Osman start dia berbatu dah. Zaman Osman lah. Agak mewah sikit begitu. Type. Babu fadli man bana masjidan. Bab pada menjelaskan kelebihan mereka yang membina masjid. Itu insya-Allah kita bincang dalam bincang kita akan datang. Wallahu taala alam. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan tak? Okey, siapa tanya soalan silakan, tafadhal. Hadis ni mengharuskan solat di kubur orang bukan Islam yang dibongkar alih. Menurut Imam Syafi'i, harus solat di kubur orang Islam. Ada hukum solat di kubur orang kafir. Saya pernah solat atas binaan simen jirat Cina atas sebab tertentu. Betul? Memang boleh lah. Semayang dekat kubur ni, Muslim ke kubur Islam ke kubur orang kafir ni, kalau ikut mazhab Hambali tak boleh. Ikut mazhab Hambali tak boleh. Yang boleh ni katanya 3 mazhab yang kata boleh. Yang pertamanya Syafi'i, yang keduanya Hambali, Hanafi, yang ketiganya adalah Maliki. Mazhab Maliki harus mutlak, tak makruh pun. Dalam mazhab Syafi'i dia bezakan di antara kubur yang dibongkar, yang kubur yang tidak dibongkar. Yang dibongkar tu maksudnya dekat mayat tu ada kat situ lah. Yang tu mazhab Syafi'i kata tak boleh. Tapi kalau mayat dekat bawah, boleh. Kubur Islam pun tak apa, kubur kafir pun sama. Adapun mazhab mazhab Hanafi makruh. Boleh tapi makruh gitu. Wallahu a'lam. Bismillah. Okey, ada soalan? Okey, rasa tak ada lah kot. Okey, cukuplah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.